Assalamualaikum, selamat malam. Okey. Tengah-tengah boring-boring duduk-duduk ni kan. Ramai orang nak saya share tentang pengalaman saya mula-mula menyertai Polis Diraja Malaysia. Ramai orang minta saya sharekan pengalaman, sharekan the moment mula-mula saya mula menyertai pasukan Polis Diraja Malaysia. Atas permintaan semua orang lah. Saya pandang dari sudut positif bahawa kebanyakan orang yang nak tahu ni kerana dia minat dengan pasukan polis dan kerana dia ingin menyertai pasukan polis. Baik. Anggaplah video saya ni, penceritaan pengalaman saya ini adalah untuk sekadar berkongsi pengalaman dan memberi semangat kepada mereka-mereka, adik-adik yang kat luar sana yang berminat untuk menyertai pasukan polis. Anggap ini sebagai satu panduan ataupun pemangkin untuk mereka-mereka yang berminat untuk menyertai pasukan polis. Baik, cerita saya mula-mula menyertai pasukan polis ni bermula ketika saya bekerja di Kampung Melayu, Johor Bahru. Pada ketika itu saya bekerja di sebuah kedai runcit yang kecil. Semasa berada di kedai runcit tersebut, banyak pekerjaan yang saya apply. Banyak sangat, terutamanya bank lah. Kalau kata ada 10 bank, 10 saya apply. Dan ada salah satu pekerjaan yang saya apply juga yang agak kelakar bagi saya. Layak ke saya apply kan? Saya pernah apply untuk jadi pramugara. Saya ingat lagi masa dia minta saya sediakan resume dan juga gambar kan. Kita pun pergilah studio ambil gambar poyo, hantarlah. Alhamdulillah saya tak dipanggil. Alhamdulillah, saya rasa saya tak layak lah kot kan, sebab tak ada apa-apa jawapan kan. So seperti yang kita tahu, setiap yang berlaku tu ada hikmahnya. Rupanya saya tidak layak dan tidak lepas untuk menjadi seorang pramugara. Rupa-rupanya rezeki saya bukanlah untuk menjadi pramugara atau pegawai bank, tapi rezeki saya adalah untuk menjadi seorang pegawai polis. Duduk di kedai runcit tu, sementara menunggu customer datang, apa yang saya buat adalah hari-hari saya akan baca surat khabar daripada muka surat depan sampai belakang. Saya kerja selama 12 jam satu hari. Pada ketika itu, saya baru selesai menghabiskan pembelajaran saya di Kolej Agama Sultan Zainal Abidin dalam jurusan Diploma Keuangan. Sekarang ni dikenali dengan nama Uniza. Baik. Sementara saya mencari kerja tetap, so saya carilah apa-apa kerja yang ada. Kebetulan masa tu saudara saya minta tolong untuk jaga sebuah kedai runcit. So kerana saya membaca surat khabar tu hari-hari, so ruangan yang paling saya takkan tinggal adalah ruangan mencari pekerjaan. Kalau zaman tu boleh tengok dekat surat khabar tu di muka tengah tu, dia ada peluang-peluang pekerjaan kat situ lah. So saya terpandang dengan satu iklan yang tertulis temu duga inspektor polis. Saya masa tu macam tak tahu lagi tau inspektor tu apa. Saya cuma tahu polis je. Okay. So saya memang zero tentang pengetahuan mengenai pasukan polis. So apa saya buat adalah saya bertanya dengan beberapa kenalan saya, dan pakcik saya tak ingat pakcik yang satu sebab pakcik saya ramai. Saya tanya, inspektor polis ni maksudnya kerjanya apa? Yang kita tahu inspektor tu macam inspektor kesihatan, inspektor bas, macam tu lah kan. So orang cakap tak, ini adalah temu duga sebagai seorang pegawai polis. So saya rasa macam tak mungkin lah saya layak kan. Saya rasa macam yang masuk sebagai pegawai polis ni semua mesti hebat-hebat, badan tegap-tegap, mantap-mantap kan. Saya masa tu badan saya keding. Badan saya keding dan saya rasa memang saya taklah sehebat dan sekuat mana. Masa tu lah kan. So bila orang mencerita kepada saya, cubalah kan, mana tahu kan. So apa yang ada dalam kepala saya masa tu adalah mak saya. Sebab saya tahu mak saya ni jenis Dia tak suka anak dia lasak-lasak, dia tak suka anak dia kena lanyak, dia tak suka anak dia membuat satu pekerjaan yang berat tau, yang berisiko. Kita tahulah kalau jadi pegawai polis ni kan satu pekerjaan yang berisiko tinggi kan. So apa saya buat adalah saya balik tu,
Saya terus jumpa mak saya tanya mak saya, mak abang rasa nak apply lah inspektor polis ni. Tengok dari segi kelayakan dia pun masa tu dia kata syarat dia diploma kan. So saya pun masa tu saya baru habis diploma. So saya kata why not saya cuba kan, dengan kelulusan diploma yang saya ada. Taklah setinggi mana and then jawapan terkejut daripada mak saya adalah, okey lah abang try lah. Saya pun macam tak percaya tau. Sebab saya rasa macam mak saya ni macam, mula-mula saya rasa macam mak saya ni takkan setuju lah kan. Yelah, kerja polis kan kerja yang berisiko tinggi kan, libatkan nyawa, dengan masa, dengan tekanan kerja macam-macam lah. So disebabkan mak saya kata okey boleh cuba, maka saya pun pada keesokannya saya ambil borang tu, saya isi borang. Pada ketika itu yang tukang collect dokumen saya adalah bapak saya. Saya ni macam bab-bab nak minta kerja ni saya tak berapa nak macam arif sangat pasal dokumen kan. So ayah saya ni dia pakar sikit. So saya pun tanya ayah saya apa dokumen yang kena ada, dia pun kumpul. Masa proses nak menghantar borang tu juga cabaran, macam-macam cabaran saya dapat kita tak ada kenderaan, kita tak ada apa-apa transportation, kita pun tak tahu apa-apa kan. So saya ingat lagi pada ketika itu saya pergi ke IPD di Johor Bahru menghantar borang tersebut. Saya pun hantar. Bukan pos saya hantar by hand. So masa tu saya dah hantar, saya pun balik. Bila balik, beberapa bulan lepas tu saya dapat satu surat tawaran untuk hadir temuduga fizikal. So ini adalah proses pertama. Setiap mana-mana pegawai polis ataupun anggota polis, dia kena melalui proses temuduga fizikal. Saya menjalani proses itu di Maktab PDRM Muar. Pada ketika itu, saya lihat terlalu ramai orang yang hadir untuk temuduga itu. Proses temuduga itu lebih kurang 3 hari. So hari pertama adalah hari fizikal temuduga. Hari kedua adalah hari test fitness ataupun latihan kekuatan fizikal kita lah. Maknanya kita kena, adalah step-step dia, kita kena berlari, kita kena lompat, kita kena rentas desa dalam tempoh beberapa minit. Dia ada proses dia. Proses ni bukan satu proses yang mudah. Saya ingat lagi pada peringkat awal tu, saya tengok semasa proses yang pertama iaitu fizikal, saya tengok ramai orang yang masuk dan kemudian ramai orang yang kemas beg dah balik. So saya masa tu turn saya belum tiba lagi. Dan yang saya tengok yang balik tu semua yang badan fit, yang badan tough, yang saya rasa macam atlet lah. So saya macam diorang yang badan fit, yang saya tengok lebih sado daripada saya, tapi diorang balik lebih awal. So saya rasa macam bila harapan saya. Dan saya tu saya ingat lagi saya kena buka baju, pakai seluar pendek kan. Macam-macam lah ditanya. Dia diarahkan untuk berlari, berlompat, dan beberapa lagi step-step yang perlu saya buat lah. Which is saya rasa step ni tak ada masalah untuk semua orang. Jadi masuk hari kedua tu, saya melalui proses yang seterusnya, iaitu proses berlari 2.4 km. Proses ini yang begitu mencabar bagi saya, sebab saya rasa macam saya tak pasti sama ada saya mampu untuk buat tidak. Sebab dia ada satu tempoh masa yang mana kita perlu habiskan 2.4 km tu mengikut masa yang telah ditetapkan. Maknanya korang kena fit. Maknanya korang kena dari segi fitness korang mesti mantap. Sebab nak lari mengikut masa yang ditetapkan, alhamdulillah masa tu saya lepas. Saya pun terkejut saya lepas kan. Seterusnya iaitu proses menjawab proses exam. Saya ingat lagi hari last day tu kita orang dikendaki untuk menjawab beberapa soalan macam menghadiri exam lah. So exam tu ada macam-macam soalan ditanya lah. So apa yang saya ingat, beberapa sahabat saya bagi tahu dalam tips untuk menjawab soalan exam tu, kita kena jujur. Sebab soalan yang dikemukakan tu agak tricky. So kita tak boleh tipu. Kalau kita tipu, dia boleh tahu. Biasanya orang yang belajar universiti dia tahu. Dia ada satu macam kita buat quiz IQ kan. Kat situ dia nak uji kita punya kejujuran kita. So alhamdulillah
Saya lepas hari pertama, saya lepas hari kedua dan juga hari ketiga untuk exam tu saya menjawab soalan tu mengikut apa yang saya mampu lah. Selesai jawab soalan, saya pun balik. So saya ingat lagi, pada ketika itu seluruh keluarga saya sedang bercuti di Port Dickson. So saya macam berbelah bagi, nak ikut diorang bercuti ke saya nak pergi proses temuduga ni. Dan saya ingat lagi, mak saya kata, fikirlah mana yang lebih penting. So bagi saya masa tu, setiap kejayaan tu perlu ada pengorbanan. Maka saya memilih untuk pergi temuduga tu dan tidak pergi kepada vacation family saya tu. Besar hari ketiga kita pun balik. Saya pun, mak saya, bapak saya tanya, macam mana temuduga? Saya kata alhamdulillah, saya sampai hari ketiga. So kalau dalam proses tu 3 hari tu, hari pertama tu yang mana tak layak, diorang akan hantar balik. Hari kedua pun yang tak layak untuk larian tu pun diorang akan hantar balik. Saya alhamdulillah hari pertama lepas, hari kedua lepas, hari ketiga tu just jawab exam je kan. Saya pun tidaklah terlalu meletak harapan yang tinggi kerana ini adalah pekerjaan yang pertama saya apply yang cara yang proper. Dan this is pengalaman pertama yang saya melalui proses yang macam ni. So saya rasa macam dalam diri saya ni ada orang lain lebih layak daripada saya. Saya rasa macam kan saya kata tadi saya keding kan. Keding dengan rasa macam, dengan tak minatnya saya dengan kawat-kawatnya. Saya memang tak minat berkawat. Saya ikhlas cakap. Masa sekolah dulu saya kawat pun saya pingsan, saya pitam kan. So saya rasa macam alamak, stress betul lah nak kena kawat-kawat ni. Macam malu lagi, dengan tak kuat lagi, dengan malas tengah panas kan. Tapi kita pun just teruskan je apa yang kita nak buat tu. Kita pergi je temuduga dan kita tengok apa nasib kita kan. Balik. Kemudian beberapa bulan selepas tu, saya dapat satu lagi surat arahan untuk saya menghadiri proses temuduga. So proses temuduga ni adalah proses yang mana banyak orang akan kena reject masa ni. Proses temuduga ni adalah proses yang paling penting sekali. Proses temuduga saya dengan pegawai-pegawai tinggi PDRM. Masa tu saya ingat lagi ada 3 orang pegawai tinggi PDRM yang menemuduga saya. Saya tak ingat nama dia, tapi ada 3 orang. Dan sebelum masuk untuk ditemuduga tu, saya pertama kali ditemuduga, memang nervous tu memang tak ingat lah kan. So cikgu-cikgu yang kat luar, polis tu kita panggil cikgu lah kan, anggota polis yang kat luar, dia kata okey, lepas ni masuk, hentak kaki, jerit dengan semangat, cakap Assalamualaikum tuan, dengan penuh semangat. Lepas tu dia kata, korang nak keluar, korang jangan membuntutkan pegawai tu. Saya ingat lagi sampai sekarang dia cakap. So saya pun masuk dengan bangganya, dengan berani. Biasalah kita orang dua berani kan. Masuk je dia pun tanya, okey Rahmat, awak tu tanya tentang soalan isu semasa, tanya tentang pengalaman saya, tanya kenapa saya masuk polis. Tu dia tanya pasal isu semasa. Kebetulan sebelum tu pun saya banyak ambil tahu pasal isu semasa. Yelah, kita jaga kedai runcit kan, hari-hari baca surat khabar. So kita tahulah isu-isu semasa yang ada kan. So saya berjaya jawab. And then dia tanya dalam Inggeris. Yang best ni, bila dia tanya saya dalam Inggeris, saya jawab, saya kata excuse me sir, can I answer the question in Malay? Saya ingat lagi pegawai tu cakap apa. No, my question in English, you must answer me in English. Saya ingat lagi. So tiba-tiba kita punya hantu dalam badan terus masuk dalam badan kan, dengan rasa nervous apa semua. Berkat kita sekolah agama kan, sekolah agama tapi boleh cakap Inggeris, boleh lah sikit lah kan, kita benda je lah. So dia tanya Inggeris, kita pun jawab lah Inggeris kan, berasap-asap. Masa tu memang Inggeris saya berasap. Yelah, kita baru habis sekolah kan, budak baru habis belajar kan, dengan kita pun tak berapa lah bagus sangat pun masa tu, boleh lah jawab kan. So saya pun berjaya jawab dalam Inggeris. And then habis selesai tu, saya pun keluar. Proses saya nak keluar daripada bilik temuduga tu, saya ingat lagi, saya bergerak dalam keadaan ghostan. Saya ucap terima kasih tuan. Saya pun ghostan badan saya. Saya ghostan sampai ke pintu. Sebab diorang pesan jangan membuntutkan pegawai tu. Maka saya ghostan lah kan. Patutnya kita pusing tu, kita tu keluar. Tapi tak, saya ghostan. Sampai pegawai tanya, apa sebab kau keluar ghostan macam tu? Kau tak boleh keluar elok-elok minta maaf tuan, saya jawab. Minta maaf tuan, polis yang kat luar kata jangan membuntutkan tuan. So saya ghostan lah. Tak payah, kau pusing je, dia kata. Kau pusing, kau keluar je macam biasa. So saya pun keluar macam biasa. So untuk proses temuduga ni, untuk makluman korang yang dah selesai temuduga, dia akan dapat jawapan hari tu juga. Maka
ada ramailah di kalangan kandidat-kandidat yang tunggu dalam keadaan yang nervous, yang menggeletar, yang macam terkencing-kencing, masuk toilet banyak kali kan. Sebab nak tunggu jawapan tu. So saya pun dah habis selesai tu, saya pun tunggu dengan kawan-kawan saya. Saya ingat lagi polis tu, dia panggil saya, "Rahmat, mari sini." Dia menakutkan saya. Dia kata apa? Kau kerja apa sebelum ni? Saya pun cakap saya kerja kedai runcit ni, jaga kedai apa semua. Okey lah. Macam mana kerja? Okey. Gaji macam mana? Okey. Saya kata okey. Kau teruskan je lah kerja kedai runcit kau tu. Sebab kau memang sesuai kerja kedai runcit, dia cakap. Dia cakap dengan saya macam tu, saya pun alamak. Saya merasakan saya tak lepas. Tapi bila dia serahkan pada saya satu surat, dia kata okey lah. Nah, kita jumpa lagi pada hari yang berikut untuk temuduga seterusnya. Saya pun kata, cik, saya lepas ke tak lepas ni? Dia jawab, ni aku dah bagi surat kata kita jumpa lepas ni, maknanya kau lepas lah. Alhamdulillah, rupanya polis itu cuma menakutkan saya. Maka saya pun dalam keadaan rasa macam bangga, rasa bersyukur sangat kan. Rasa pengorbanan yang saya buat sebelum ni, tak pergi vacation dengan family, and then saya bersusah payah pergi temuduga tu dengan preparation apa yang saya buat, apa semua kan. Saya rasa lega sangat lah. Sebab bagi saya, walaupun benda tu bukanlah proses terakhir untuk saya untuk pergi latihan inspektor tu, tapi saya lepas step-step temuduga tu, bagi saya dah cukup bermakna bagi saya. Dah cukup, saya rasa macam dah berjaya lah. Sebab saya boleh melepasi proses-proses tu. Sebab saya pertama kali, masa saya apply tu umur saya 22 tahun. Yang ada dengan saya semua yang 25 tahun, 26 tahun, yang 24 tahun, yang macam saya cakap tadi kan, diorang menceritakan pengalaman diorang yang sebelum ni diorang pernah minta polis kan. Jadi saya merasakan yang diorang tu lebih layak pada saya lah. Sebab diorang dah ada pengalaman tu. Saya ni first time kan. Kita budak lagi masa tu kan. Kita go ahead je lah. Kita pergi je lah. Saya pun fikir nak dapatkan pengalaman di temuduga. So selepas selesai tu, saya balik dengan bangganya. Saya pun tunjuk surat tu pada mak bapak saya. Saya kata, mak ayah, orang dah lepas. So mak ayah saya free lah kan. So dia kata, so kau dah betul-betul dah masuk polis ni? Saya cakap, tak, ada lagi beberapa proses yang lain. Proses dia ada banyak tu. Saya kata proses tu ada banyak, bukan mudah. So setiap proses tu akan ada orang yang di reject. Macam saya temuduga tu, memang saya tengok banyak yang kena reject. Banyak. Saya ni bernasib baik. Saya anggap benda tu rezeki lah kan. Tu doa mak lah. Saya rasa tu doa mak lah yang banyak bagi saya kekuatan lah. So untuk the next step adalah proses saya ditemuduga oleh Special Branch Cawangan Khas. Cawangan Khas ni dia nak temuduga kita, sejarah kita. Dia nak tengok latar belakang diri kita. Kita ni daripada keluarga macam mana, kita ni pernah terlibat dengan apa-apa aktiviti lain ke, kita pernah kena tangkap ke. So saya pun melalui proses tu. Untuk proses tu, dia minta saya untuk bawa sekali satu orang saksi yang boleh menceritakan tentang diri saya lah. Saya boleh pilih siapa saja. So pada ketika itu, saya memilih saya punya wakil daripada kampung saya, Alhamdulillah, proses saya di temuduga dan dia di temuduga pun lepas. Dia pun, saya tanya dengan Nur Azman tu, apa yang dia tanya. Sorry, bukan Nur Azman, nama dia Nur Nikman. Nur Nikman, sorry banyak sangat nama Man. Adik-beradik dia semua Man. Okay. So Nur Nikman, dia kata dia ditanyalah mengenai diri saya. Saya ni kat kampung macam mana, orangnya macam mana. Alhamdulillah, Nur Nikman memberi jawapan yang positif lah. Memang saya masa tu pun budak baik pun masa tu lah kan. Bukanlah kata baik sangat, maksudnya di kalangan kawan-kawan saya tu, saya kategori baik lah. Sebenarnya nakal, tapi saya ada lagi nakal daripada saya. So saya kategori yang baik. Alhamdulillah, lepas proses tu, maka saya difahamkan proses tu tak banyak pun orang yang di reject. Sebab kebanyakan dah sampai level tu, semuanya dah orang kata 90% lepas. Sehinggalah ke proses yang terakhir. Proses yang terakhir ni memang agak kelakar sikit. Sebab saya fikirkan proses terakhir ni semua orang akan lepas layak terus. Proses terakhir ni adalah proses medical check up. So medical check up ni kita rasa macam, alah, semua orang mesti lepas kan. Takkanlah tak lepas medical check up, betul tak? Benda yang simple je. So kita orang pun dengan kawan-kawan saya yang mana lepas step-step yang banyak tadi, pergilah medical check up di Hospital Sultanah Aminah. Dan apa yang mengejutkan, di saat-saat itu adalah stage yang terakhir sebelum kita orang pergi training di Pulau Pol. Itu adalah stage yang terakhir. Maknanya
itu dah 99% lah korang layak. So siapa yang lepas tu confirm jadi polis. Yang tak lepas tu yang amat menyedihkan, sebab dia melalui proses yang banyak sebelum tu. Itu adalah proses yang terakhir. So semasa proses medical check up tu, banyaklah pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan tubuh badan, pemeriksaan mata. So saya tak sangka yang pada ketika itu pun ramai juga kawan saya yang di reject hanya kerana mata dia tak nampak. Saya ni sebab masuk polis pakai mata, sebelum ni saya tak rabun. Yang lebih menjadikan adalah proses pemeriksaan terakhir, iaitu proses pemeriksaan tekanan darah, yang mana pada ketika itu masih ada lagi kawan-kawan saya yang di-reject kerana tiba-tiba semasa pemeriksaan tekanan darah dia tinggi. Yang mana saya percaya sebenarnya dia orang tak ada masalah pun, cuma mungkin kerana takutnya pasal, nervousnya pasal, menyebabkan tekanan darah dia tu tinggi. In fact, pada ketika itu tekanan darah saya juga naik tinggi. Cuma doktor tu, saya ingat lagi doktor perempuan Sing dia kata, kenapa tekanan darah you tinggi kan? Saya kata, saya okey doktor, saya sihat, saya tak ada apa masalah kesihatan. Mungkin kerana saya nervous, kerana saya tahu kawan-kawan saya yang awal daripada saya tadi kena reject akibat tekanan darah yang tinggi. So maka menyebabkan tekanan darah saya pula tinggi. Jadi alhamdulillah doktor tu menerima alasan saya. Dia kata mungkin, saya percaya awak memang sihat, saya tahu awak okey, mungkin atas sebab tu kot. So kita pun buat pemeriksaan sekali lagi tekanan darah, yang kedua, yang ketiga, untuk memastikan yang saya sebenarnya okey. Alhamdulillah, kemudian tekanan darah saya kembali normal. Biasalah orang kan dalam keadaan nervous kan, tiba-tiba dia boleh naik, ataupun dia fikir macam-macam, ataupun dia bercakap, benda tu boleh mempengaruhi tekanan darah seseorang tu. Okey, kepada korang yang dah beberapa kali mencuba nasib untuk menyertai pasukan polis, yang mana yang tak dapat jawapan, yang mana gagal, korang jangan sedih dan korang jangan kecewa, kerana setiap yang berlaku tu pasti ada hikmahnya. Kegagalan korang untuk menyertai pasukan polis bukan kerana korang tak layak, tapi kerana ada sesuatu yang lebih menarik dan lebih menguntungkan korang menanti korang selain daripada bekerja sebagai pegawai polis. Apa pun korang kena sentiasa positif dan fikir setiap apa pun yang berlaku pasti ada hikmahnya. Guys, all the best untuk semua. Selamat berpuasa. Assalamualaikum.